Okey, Bang Wan. Dipersilakan untuk kita mulakan 10 hari intensif online coaching by Pius Ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dengar tak? Okey. Kita masuk time frame. Time frame tak banyak lah. Time frame ada 9. Time frame 9. Okey, dekat chat korang mesti ada monthly kan? Monthly, ada weekly, ada daily, H4, H1, M30. Salin semua kena salin M15, M5 dengan M1. Okey. Untuk monthly dengan weekly ni, weekly ini Ustaz panggil pada time frame. Pada time frame. Untuk daily dengan H4 ini Ustaz panggil pada time frame. Okey. Yang H1 ke M1 ni, ini baby baby time frame. Okey, untuk father time frame ni, pada time frame ni kita akan tengok dia punya direction. Ataupun dia punya SNR, support and resistance. Yang ni baru akan masuk lah. Sama ada malam ni ataupun esok. Malam ni. Masuk sikit. SNR. Untuk mother time frame, kita akan cari setup breakout yang belajar semalam dengan yang kemarin tu. SWOT zone dengan breakout lah. Breakout. Ada dua tu je. SWOT zone dengan breakout je. Yang lain kita tak tengok. Untuk baby time frame, kita tengok dia punya confirmation. Tak ada ni. Confirmation. Okay, untuk direction ni, masuk sikit lah. Kita akan tengok dia punya, kebanyakan kita akan tengok dekat monthly lah. Monthly punya direction, SNR, marking dia punya lekuk-lekuk ataupun AV tu, itu dia punya direction. So baru kita pergi dekat daily dengan H4 untuk cari breakout. Daripada direction tu lah kita akan tengok breakout, kita nak dia pecah jadi SWOT zone ataupun kita ambil breakout tu. Untuk daily dengan H4 saja. Untuk yang bawah ni H1, M30, M15, M5 dan M1. Yang ni baby untuk confirmation saja. Jangan pergi ambil breakout dekat sini pula. Dia jalan tapi tak banyak lah. Untuk confirmation sahaja. Semua clear? Kau laju sangat? Mother control father. Mother control. Ni bukan. Ini mother ni, dia kena follow father time frame.
Father time frame kan ketua keluarga. Tu kena follow ni lah. Ketua keluarga lah. Okay ya. Tadi ada yang cari setup M15 lah. M5 scrapping tak payah. Itu merosakkan akaun je. Confirmation and entry. Ya betul. Untuk S1 ke bawah, ini untuk confirmation dengan entry je. Confirmation dengan entry sahaja. Untuk M1 ni kebanyakan guna dekat Go lah M1 ni. Dekat currency kita pakai M5 ke atas. Ya, set kita. Mother and weekly. Betul. Okay, semua faham tak? Berapa orang yang ni faham? Penting kan Netflix sangat penting. Penting sangat. Okey lah kalau faham. Itu je lah. Satu lagi saya nak tambah. Yang pasal breakout, setup breakout tu kan. Dululah saya pun payah juga nak faham. Contoh, apa ni macam mana nak ni? Macam mana nak? Oh. Untuk breakout kan. Okey. Ini R. Masuk sikit Sebab banyak sangat tadi yang tak faham. Yang tak faham ni nak pergi next topic tu agak berat lah. Weekly, monthly untuk market SNR. Betul. Weekly dengan monthly untuk SNR. Direction lah, untuk direction. H4 daily setup. Betul. Okey. Sebelum you nak tanda. Apa ni? Ada kat bawah pula. S R ni kan. R ni siapa yang pecahkan dia? R ni. S. S yang kecil ni, S bawah ni. Yang pecahkan R ni, bukan S ni. Banyak sangat tadi saya tengok. Betul. R, S ni, dia pecahkan yang ni je. Sebelum nak marking tu kena tengok dulu. Siapa yang pecahkan R ni? Barulah marking. R ni betul ke? S ni ke yang pecahkan R? Bukan. Dia pecahkan R ni ya. So dia buat new R kat sini. Okey, faham eh? Banyak sangat tadi. Nak pergi dekat direction, nak pergi dekat confirmation. Berat nanti ni kalau tak faham ni. Minami. Jemput ni semua. Okey ni ramai yang faham ni. Okeylah. Minta buat balik 500 screenshot 2 minggu. Settle. Confirm. Padu lah. Okey. Saya serahkan ke bawah lah. Kalau semua dah faham. Alright. Okay, semua faham tak apa yang Arif untuk info korang? Arif bekerja sebagai seorang engineer di dalam construction dan dia pun telah berhenti, telah tender surat lah senang ceritanya dan bakal menjadi FTP dalam masa sebulan insyaAllah. Contoh. Contoh tak boleh lagi. Nanti Abang Wan akan ajar lah. Okay, Bawan recap sikit. Okay, Bawan masuk recap sikit. Kenapa time frame monthly, weekly, monthly dengan weekly ni penting? Okay, ini
salin tau, korang kena salin sebab faham, percayalah. Inilah yang Bawang cakap, direction tu sangat penting. Melalui monthly dengan weekly ni kita tengok direction. Okay, Bawang recap sikit apa yang Ari cakap. Okay, daily dan H4 adalah setup yang kita nak cari. Okay, setup breakout tu lah soal zone atau mentu. H1, M30, M15, M5 adalah tempat kita entry, confirmation, dan yang paling penting adalah confirmation penting kan, bukan tak penting kan? Sangat penting, adalah tempat untuk kita precise. Okay, setakat ni time frame faham Okay, tanya dulu sebelum Bawang masuk SNL. Tanya dulu untuk pasal time frame ni. Tanya dulu, tak faham. Okey, kalau semua kata faham, kan? Wan tunjuk satu contoh. Euro USD. Okey. Untuk Euro USD, kalau semua kata faham time frame kan? Sekarang kita nampak dia apa? Kita nampak dia breakout. Betul tak? Kan? Ini support, break lah. Betul. So direction dia nak ke mana? Ini monthly ini monthly. Kalau semua tadi semua kita cakap faham pasal time frame. So breakout, kalau ini kita punya support, dia break bawah ni. So dah nak ke mana? Direction nak ke mana? Ini bawah masuk sikit je pasal direction. Ke bawah, ke atas pun ada. Sell, atas, ke bawah. Dari atas untuk sell, bawah. Okey, untuk yang Euro USD ni, sekarang ni monthly kata breakout di sini untuk sell lah. Betul lah cakap. So yang ni apa pula ni? Ini monthly SRR. Ni saya tak apa ni. So kalau Bawang dah lukis yang bawah ni, cuba korang tengok. Sekarang ni patutnya kita cari buy atau cari sell? Okey, betul tak? Tadi 50% orang cakap sell. Okey? Bila Bawang lukis bawah ni, automatik korang cakap sekarang ni buy. So korang confuse tak? Confuse tak dengan apa yang korang cakap korang faham tadi? Korang confuse tak? Kan? Padahal Bawang buka ni dekat monthly ni. Sebab itulah pentingnya multi time frame. Okey? Kalau kita tengok dekat sini pula, tadi Bawang tunjuk tadi kan, kita tengok dekat sini, weekly, breakout ni, breakout sell. So sekarang ni, kalau kita nak pakai kan, kita nak cari, okey, tadi kita tengok monthly dah nampak dah sampai di support monthly, tapi bila kita tengok weekly, dia pula breakout sell pula. So sekarang ni, kita nak cari sell ke, nak cari buy? Satu atau dua? Memang sangat confused. That's why direction is important. Percaya cakap orang, direction is important. Korang tak nak pergi jauh pasal direction ni. So apa korang akan confuse. Topik ni sangat-sangat berat. Okay. Itu teaser untuk direction lah. Sebab tu Bawang cakap penggunaan tadi yang kita panggil yang Arif explain tadi tu, sebenarnya dia punya keyword dia adalah penggunaan multi time frame. Okay. Keyword dia multi time frame. Kita kena tengok semua time frame daripada monthly, daily, H4, H1 sampai ke M1. Okay. Faham? Bawang sengaja bagi korang confuse sebab apa? Korang akan, kalau tidak korang akan fikir ini part breakout SRR, kita pasal ni kita buy. Betul tak? Semua okay, nampak macam senang je kan. Tapi bila kita pergi direction, sekejap sell, sekejap buy, mana satu kita nak follow, mana satu kita nak pakai swap zone tu, mana satu kita nak pakai RSS. So multi time frame ni lah penting. Ini salah satu contoh lah multi time frame.
Okay, bawang tak nak cerita banyak pasal direction sebab kita tak sampai lagi topik tu. Topik tu agak berat. Bawang nak usik sikit hari ni pasal SNR. Okay. SNR ni apa? Adalah support. Salin lah salin. Tak menyesal pun salin. Resistant ataupun kenapa ni? Resistant. Okey. Bagi bangwan, SNR adalah segalanya. Okey. SNR segalanya. Sebab apa? Trendline ke, kan? Trendline ke, indikator ke, apa sekali indikator ataupun trendline ke, semua menggunakan SNR. SNR bagi bawang adalah segalanya. It's a very powerful tool untuk kita trade. Okay. So bawang kita masuk pusing sikit lah pasal SNR. So semua orang tahu, kita dah tahu. Patutnya hari tu kita belajar SNR dahulu, baru kita belajar breakout. Tapi sebab kita nak cepat maksudnya nak cepat untuk korang backtest nampak setup tu. So kali ni betul-betul kita nak masuk dekat SNR. Okay. V. Ini adalah support. Okay. Kalau kita pergi kat chart, nampak benda yang lekuk macam tu, V tu adalah support. Okay. Support ni, cuba korang beritahu bangwan, support ni adalah apa sebenarnya? Apa sebenarnya support? Lantai. Betul? Oh, Zal Jamal, bagus. Zal Jamal, so masuk kelas, patutlah. Zal Jamal. Okay. Paras harga terendah. Harga terendah. Paras. Sorry lah, bawang tulisan memang teruk sikit. Terendah. Betul. And then, tempat untuk kita fokus buy. Okay. Bila kita nak buy sesuatu lah kan. Kita nak beli benda ke beli ataupun kita trade pun sekalipun. Kita kena cari tempat harga yang paras terendah sekali. Supaya apa? Banyak yang kita dapat tu, kita gain profit tu banyak. Okay. So fokus. Support adalah lantai, betul. And then kemudian adalah paras harga terendah. And then adalah tempat untuk kita fokus buy. Itu adalah support. Kita cerita pasal A pula. Okay. A adalah resistance. Okay. Resistance ni apa? Tolong komen. Oh, ada bagus lagi. Ada seorang lagi komen. Support adalah punca kenaikan. Betul. Adalah punca kenaikan. Ini yang kita pakai SRR tu, kita entry dekat S, betul lah. Ini adalah punca kenaikan. Atas, betul. Harga tertinggi. Paras harga tertinggi, siling kejatuhan. Amboi, siling kejatuhan. Punca kejatuhan, betul. Punca kejatuhan yang antara keyword yang penting. Punca kejatuhan. Lepas tu, untuk apa lagi? Kita fokus sell lah. Okay. Tempat kita fokus sell. Okay. Bawang percaya. Ramai yang tahu pasal SNR. Okay. Tahulah support resistance, betul tak? Tapi korang tak tahu. Satu benda yang boleh mengubah kehidupan bawang adalah apa dia? Kan? Resistance. Semua tahu. Bawang pun dulu bawang trade pakai resistance, support resistance. Tapi lah rupanya selepas bawang kenal Ustaz, bawang kenal satu benda. SNR yang valid. Okay. Selepas bertahun-tahun, bayangkan bawang berada dalam keadaan kerugian sepanjang masa. Selepas bawang kenal Ustaz, barulah bawang tahu SNR yang valid. Okay. SNR maksudnya SNR semua SNR. Maksudnya mana yang ada A itulah support resistance, mana yang ada B itulah support. Tapi SNR yang valid ni yang bawang tak tahu. So ini sangat-sangat penting. Inilah yang mengubah kehidupan bawang. Percaya. Okay. Bawang touch sikit pasal SNR yang valid ni. Apa itu SNR yang valid? Okay.
Contoh SNR valid adalah apabila price bergerak dan titik lukis. Price bergerak ada second movement. Bila price bergerak ada second movement, maksudnya dia gerak tu macam ni tau. So ada second movement. Automatik ini adalah SNR yang valid. Sebab itulah dulu bila bawang entry kan, contoh. Price tu datang macam ni. Breakout. Okay, ni kan support. Bawang pun entry lah kat sini. Betul tak? Pecah pula. So selama bertahun-tahun rupanya bawang tak tahu SNR ni tak valid. Tak valid SNR ni. Sebab apa dia tak ada second movement. So faham? Second movement. Okay? Second, ni eja betul ni salin lah. Second movement. Perlu ada pergerakan kedua. Betul. Second movement tu apa sebenarnya? Nanti bawang akan tunjuk dalam chat. Second movement tu apa sebenarnya? Dekat ni faham Untuk sell pun sama juga. Untuk sell, SNR yang valid kena ada second movement. Bila ada second movement, automatik resistance ni valid. Ni S ni valid. New R atau new S, tak ada kena mengena new R, tak ada kena new S. Dia ada second movement. Okay? Ada second movement. Itu je. Okay, bawang tunjuk sikit dalam chat. Sebab bawang tak nak masuk in detail lah SNR ni. Sebab SNR ni agak topik yang sangat berat yang boleh mengubah kehidupan korang. Inilah direction, inilah semuanya. Bawang akan masuk sikit pasal second movement dia. So SNR yang valid tu dekat mana? Ni ditampil weekly dan monthly bawang. Weekly je, monthly tak perlu. Itu bawang akan masuk esok, insyaAllah. Okay. Hidden base pun bukan. Hidden base adalah benda yang lain. Okay, contoh second movement. Contoh second movement Nampak ni line chart. Contoh ni tampil apa ni? Daily. Okay, ni tampil daily. Nampak tak second movement kat sini? Bila sini ada second movement, automatik dekat sini adalah SNR yang valid. Okay, faham? Ini adalah second movement. Okay? Contoh pula lagi satu. Ini adalah SNR yang valid. Valid juga. Sebab ada second movement. Ini adalah SNR yang valid ke? Yang atas ni? Valid juga. Ada second movement. Okay. Semuanya valid. SNR valid. Tapi macam mana kita nak cari SNR yang valid itu, itulah yang menjadi orang kata susah kita untuk identify SNR yang valid tu. Maksudnya banyak sangat SNR valid. Semua valid. Kalau kita pergi jauh-jauh, ni screenshot. Betul tak bergerak chatnya. Kalau kita tengok, banyak sangat SNR yang valid. Betul? Kan? So kita buka weekly, dah nampak kurang sikit SNR yang valid tu. Maksudnya nampaklah chat tu lebih jelas. Kita buka monthly, lagi nampak clear. Tapi ni bawang akan masuk esok lah. Esok. Okay. Okay, lagi satu benda. Kenapa setup SRR kita, okay, S, break R. Kenapa? Bawang dah ajar dah itu kenapa, tapi ni bawang tambah lagi sikit kenapa. Bawang baru cerita pasal SNR yang valid. Kenapa S perlu break 2R? Big movement. Ni, bawang bagi hint sikit. Bawang baru cerita pasal SNR yang valid. Korang boleh cakap big order, high liquidity, ada big order. Betul.
benda yang paling apa tu, SNR yang ada orang jawab ni, SNR yang valid ni kena break. Okay, ini valid ni kan, ada sekian moment, kena break, datang balik memang baiklah. That's why Ustaz simplify kan SNR yang salah satu kenapa Ustaz simplify kan SNR yang valid tu adalah sebab ni lah. Nampak tak? Break dua SNR yang valid. That's why. Itu je, simple. Tapi macam mana kita nak identify SNR yang valid, sebenarnya bawang akan masuk esok. So hari ni akan agak susah sikit untuk kita masuk. Okay, bawang nak bagi korang satu contoh lagi. Okay, ini last. Sebelum kita habiskan kelas kita. Dah dekat pukul 1 dah nampaknya. Kita cari PUR register apa boleh. Okay, percaya atau tidak dan SNR tak pernah berubah. Hari ni bawang tunjuk sajalah. Contoh bawang tanda dekat monthly sekarang ni monthly. Lekuk ni semua kira SNR ni. Lekuk ni SNR, lekuk sini SNR. Oh, ni SNR. Lekuk sini SNR. Mana lagi? Ini SNR. Ni monthly sebab monthly. Ini SNR. Bawang just mark je. Bawang just mark sahaja. Okay, cukup kot. Okay. Bawang tanda dekat line chart. Bawang buka dekat monthly. Bawang pergi satu-satu time frame. Okay, weekly, daily. Okay, nampak ni. Kita ambil sini lah. Okay lah, boleh lah ni. Okay, nampak ni. Kenapa kita ambil H4 bagi nampak lagi jelas lagi. Kenapa tadi bawang tanda dekat monthly. Okay, bawang tanda dekat monthly. Tapi kenapa price dekat bawang pakai line je ni, bukan zone pun. Kenapa price react dekat sini? Sampai sini dia tendang. Kan? Lepas tu dia main-main dia sampai sini dia tendang. Sampai sini lagi dia tak berjaya break, dia turun bawah. Nampak tak? Price bermain, sentiasa bermain di SNR. Tok nampak. Ini sideways ni sebab dia tengah buat decision dah ni. Okey, nampak tak? Kenapa price bermain dekat macam tu? That's why SNR adalah powerful. Okey, ini SNR monthly lah. Ini just bawang tunjuk, bawang tak masuk lagi betul-betul. Bawang just tunjuk betul korang ini pakai monthly. Contoh tengok kita tengok ada setup tak? Okey, sebab bawang pakai tanda pakai line tau. Okey. Contoh kan. Contoh. RWS. Jun 6 berhabis. Sebab apa? Ini adalah monthly. Sebab tu apa yang Arif ajar tadi, time frame monthly is very powerful. Alright, setakat ni faham atau tidak? SNR tak berubah, hati manusia saja berubah. Faham Ustaz? Bawang bukan Ustaz. Bawang adalah bawang. Break dua valid SNR, sekian movement, pecahkan betul. Semua betul. Faham yang jelas Monthly tak payah cari sekian movement untuk SNR valid. Esok kita masuk. Hari ni bawang takkan masuk sebab berat. Hari ni korang masuk monthly time frame. Lepas tu tadi kita refresh swap zone dengan breakout semua. So akan berat benda ni kalau masuk. Berat sikit bawang. Okey, memang berat. Carilah cakap bawang. SNR adalah topik yang sangat berat. Tapi esok kita akan pergi detail sikit. Okey. Tadi ada orang cakap apa swap zone bahaya. Contohlah sajalah bawang nak tengok soal antara set-set yang bawang masuk sendirilah. Kan? SDJPY. Bawang tertarik, ada seorang dua orang tadi lah tanya cakap dengan bawang. Bawang, USDJPY ni dia swap zone kan? Lepas tu dia ada RBSBS pula. Kan? Yang ni
R, break S, betul. Yang ni break S, break R, break R sini, nampak tak? Senang je kan, bawang buat nampak macam senang je kan. Betul lah sebab korang dah backtest benda ni banyak kali. Okay. Nampak tu. Nampak tak guys? Ya Allah, zero float. Touch macam tu je. 47 pip. Siapa nak bagi? Bawah sikit. So bawah tadi 50 pip. 50.8 pip. Okay. USD JPY. Tak payah pakai gold pun. Pakai currency pun boleh dapat 50 pip. Tak ada masalah. Okay. Tapi korang akan tanya lah, Bawan. Okay, Bawan tahu korang akan tanya, kenapa tak ambil? Kenapa tak precise dekat sini? Kenapa tak precise dekat, maksudnya, kan swap zone tu dekat sini, betul tak? Swap zone tu kat sini. S, R, break S, break S. Ini S, break R, break R. Dan kenapa Bawan entry ke atas? Okay, itu semua ada cerita di sebaliknya. Dan belajar sehari takkan habisnya. Betul. Bawan dapat zone ni, zero float. Okay, 50 pip. Alright. Setakat ni ada apa-apa lagi soalan tak? Sebab Bawan akan pergi kepada direction, insyaAllah esok agak detail sikit. Sebab Bawan masih nampak ramai lagi yang lemah pasal swap zone, pasal breakout biasa. Ada siapa nak tanya lagi sebelum kita endkan kita punya kelas untuk malam ni? Nak tanya pasal multi time frame ke, pasal swap zone ke, ataupun breakout ke, ataupun pasal basic SNR? Tadi Bawan masuk basic SNR. Apakah untuk setup breakout perlu jadi ada yang second movement? Break RSS, SRR. Esok Bawan akan masuklah. Kenapa, macam mana kita nak identify SNR yang valid tu. Kalau faham, cakap faham. Kalau tak faham, Bawan kalau faham, semua Bawan nak end zoom. Okey, semua faham Bawan recap sikit apa yang Ustaz bagi kajian dengan pagi tadi pula malam tadi. Kita dah belajar satu, kita dah belajar apa tu? Whitelist Forex. Serius, Whitelist Forex ni sebenarnya Bawan agak detail Whitelist Forex ni. Ini pun powerful sebenarnya. Basic is step 1. Sebab tak ada orang akan ajar Whitelist Forex sebegitu detail macam Bawan ajar. Okey. Lepas tu kita dah belajar OHLC. OHLC ni adalah storyline. Korang tak nampak kepentingan benda ni, tapi bila korang dah lama dalam, bukan lama lah, maksud bila korang dah belajar benda betul-betul, korang akan faham betul penting OHLC ni dalam storyline. Okey. Barulah korang boleh buat macam apa yang Bawan buat hari tu. Kalau Bawan perasan, Bawan tunjuk Bawan punya storyline. Bawan tahu GBP NZD nak pergi sampai atas 1000 pip. Dia itulah OHLC. Lepas tu kita dah masuk breakout lah. Breakout kita ada 2, ada 3 lah. SRR, RSS, lepas tu dengan swap zone. Okey. Nombor 4 kita dah masuk multi time frame. Multi time frame ni pun esok insyaAllah Bawan akan ajar in detail sikit kenapa multi time frame ni betul. Betul pula penting sangat. So apa? Macam tadi lah korang confuse. Export monthly dekat support tapi weekly breakout. So nak entry buy ke sell. Esok ni penting benda ni sebenarnya. Multi time frame Bawan akan go through in detail sikit. Lepas tu nombor 5 kita dah belajar SNR yang basic. Alright. Esok ajar hubungan direction bagi akan terjadi swap zone ke. Kalau chart pattern, kita tak belajar chart pattern. Tak belajar pattern. Bawan, pasal breakout kalau SNR dia line chart, perlu ke kita refer kat candlestick untuk tengok body close lah? Yes. Itulah yang kita buat. Apa yang Minami buat tadi, Cikgu Minami tunjuk. Bila dia marking zone, dia marking body tu saja. Itulah zone dia. Okay. Ini yang kita belajar sikit. So, Bawan nak korang buat backtest. Serius backtest. Backtest itu korang dah buat buy 25, betul? Sell 25. Okay. Ini tolong tambah lagi 25. Tambah lagi 25. Lepas tu, swap zone. Korang minta 25 lagi. So korang ada 75 lagi screenshot yang nak buat.
Kalau korang tak buat benda ni, kita tak akan boleh faham next topik saya cakap kawan. Alright, ada apa soalan lagi? Multi time frame. Orang itu ni time ayat ajar. Multi time frame. Kan? Bawan repeat sikit lah. Kita ada monthly, kita ada weekly. Okay, kita ada daily, kita ada H4. Kita ada H1 dan sampailah M1. Betul? Okay, H2 sampai M1. Kita always respect higher time frame. Always respect higher time frame. Okay? Kalau kita jumpa H4 dengan kita jumpa H1, kita ambil H4. Kalau kita jumpa H4 dengan daily, kita ambil daily. Faham? Kita always respect higher time frame. Itu penggunaan multi time frame. Sebab tu tadi korang confuse. Monthly cakap buy, tapi weekly cakap sell. Habis nak pakai mana satu? Tadi bawang lupa nak tanya. Bila monthly cakap buy, kita ikut cakap monthly buy. Kalau kita sell, kita melawan direction. Tapi dengan syarat yang tadi, monthly tu dah buat confirmation untuk dia naik lah. Yang bawang tunjuk tadi. Dekat apa? EURUSD tu sebab bawang. Okay. Kalau tak ada apa-apa, bawang nak end. Cuma satu lagi bawang nak pesan. Okay. Ingat, Forex bukan skim cepat kaya. Okay. Korang kena usaha. Usaha betul-betul bukan main-main. Usaha, backtest. Sampai korang nampak jelas benda tu. Dan bila korang nampak jelas benda tu, nanti sampai satu masa tu korang cakap, kenapa aku trade ni senang sangat Kenapa asal aku entry je profit? Biar kita sampai di level macam tu. Okay, biar kita trade account kita sampai orang cakap account kita tu demo. Okay. Kalau tak ada apa-apa, bawang akan end Zoom. Kita jumpa lagi esok hari insya-Allah. Okay. Tak ada apa-apa lah. Apa-apa kita tanya dalam grup intensif online coaching. Banyak lagi petis-petis lain yang boleh membantu. InsyaAllah. Kita jumpa lagi esok malam. Alright. Terima kasih guys.